Okey, tak ada soalan lah Saya anggap semua faham Faham yang betul-betul faham Kalau tak kalau faham InsyaAllah faham Cik. kalau tak faham boleh tanya jangan malu-malu. Tak nak malu-malu Okey, jadi hari ini kita nak lihat pada topik baru 3.2 berkenaan dengan construct IP addressing and subnetting. Jadi kita sedia maklum dalam topik dalam network addressing pada bahagian network OSI model pada bahagian yang ketiga ni, ini yang kita layer ketiga merujuk sebagai network layer network layer jadi dalam network layer ni sebahagian besarnya akan perform satu protokol yang kita sebut sebagai addressing dalam addressing ada dua. Yang pertama adalah IPv4, yang kedua adalah IPv6. Jadi pada kelas hari ini kita akan concentrate pada bahagian IPv4 lah. Jadi kalau dalam layer kedua kita ada data link layer yang mana ia sebahagian besar akan menggunakan MAC address. Ni kena ingat sampai bila-bila dan dah banyak kali saya ulangkan jadi ini layer pertama, layer kedua, layer ketiga jadi sekarang ni kita berada pada layer ketiga, merujuk kepada operasi ataupun protokol addressing yang berada pada layer ketiga. Kalau kelas yang lepas kita dah cover berkenaan dengan MAC address bagaimana transaction data daripada satu router ataupun satu switch ataupun satu host kepada host yang lain, merujuk kepada pemindahan IP address Baik, jadi binary numbering system consists of number 0 and 1 which is called bits. Jadi kalau dalam binary kita tahulah, kita sedia maklum ada dua number di dalam binary, iaitu yang pertama 0 dan 1. Dia tak ada dua dia 0 dan 1 merujuk kepada binary numbering. Binary number lah. Number binary ataupun ada yang kata bit dalam bentuk bit numbering Okay, IPv4 addresses are expressed in 32 bits divide into 4 which is 8 bit octet. Macam mana kita dapatlah 32 binary bits ni? Contohnya kan. Contohnya kita dapat lihat kat sini. Ini adalah kalau kita kira ni berapa bit? Hafizah agaknya berapa bit untuk bahagian yang saya gariskan ni? 1, 2, 3, 4, 8. Okey, betul jadi kat sini adalah 8 bit. Sama juga pada bahagian kedua ni, 8 bit. Yang ni pun 8 bit, yang ni pun 8 bit. Dia dipisahkan dengan titik ni. Titik ni kita panggil dia sebagai octet lah. Octet divided by octet ni Octet pertama, octet kedua, ketiga dan keempat. Jadi 8 kali 4 ataupun 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 kita akan dapat 32. Itu wujudnya 32 bit tadi. 32 bit. Okey. Dan dipisahkan oleh 8 bit octet. Ni 8 bit lah ni. Ni octet yang pertama, contohnya macam ni kan. 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini adalah octet yang pertama, first octet. Jadi dia ada 4 lah ni, 1 2 3 4. Sebab tu dia kata 8 bit octet. Setiap satu daripada octet ada 8 bit. Okey. Okey, faham setakat tu? Baik, yang seterusnya dia kata IPv4 address are commonly expressed into dotted decimal notation. Dotted decimal tu ni lah. Yang titik ni dotted decimal ni. Dipisahkan biasanya oleh dotted decimal. Biasanya kita akan baca address ni 209.165.200.225. Kita tak baca 209 titik, tak kita panggil dia dot lah. Sebab dia merujuk kepada dotted decimal. Baik, ini yang kamu dapat lihat dalam bentuk decimal. Dalam slide yang sebelum tadi, ini adalah dalam bentuk binary. Ini dalam bentuk decimal. Baik. Ini dalam bentuk decimal. Yang number 0 sampai 9, ini adalah decimal.
Dan 0, 1 ini adalah binary. Jadi kena ingat. Ni saya rasa kamu dah belajar dah kan dalam kelas apa? ICS kot. Semester 1. Baik, jadi kita kena dalam kelas yang awal ni kita kena tahu macam mana kita nak convert daripada binary kepada decimal dan decimal kepada binary. Ini pun kamu dah belajar. Semua saya refresh mula. Okey, baik. Binary to decimal conversion. Baik. Sekejap saya tengok slide yang berikutnya. Okey. Saya nak terus pada slide yang ni. Okey. Ataupun okey. Dalam nak mengubah binary kepada decimal ataupun decimal kepada binary, maka kita ada satu ni dulu cikgu saya kata ni magic number. Magic number tu dia mula daripada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Decimal kepada binary, maka kita ada satu ni dulu cikgu saya kata ni magic number. Magic number tu dia mula daripada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Mana datang nombor ni? Siapa ada boleh bagi tahu saja mana datang nombor ni? Tahu tak? Hafiza tahu tak mana datang nombor ni? Tak, cik. Tahu Okey, dia mula daripada dia kenapa yang pertama 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa 8? Mengambil kira setiap daripada satu octet tu ada 8 bit. Sebab tu dia ada 8 dia satu bit tu 8. Dia akan jadi 9 lah, tapi 9 tu dia akan masuk pada octet ataupun bit yang lain. Tapi kita concentrate pada bahagian 8 ni dulu. Jadi dia mula daripada 2 power of 0. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 dan seterusnya lah. 2 kuasa 5, habis sekali 2 kuasa 7 lah yang terakhir. Jadi kalau kamu guna kalkulator, kamu cubalah 2 kuasa 0 dia akan dapat 1. 2 kuasa 1 akan dapat 2 dan seterusnya 2 kuasa 0 akan dapat 128. Okey. Okey, sekarang ni kita nak cuba convert kan daripada decimal kepada binary. Okey, baik. Kita cuba mungkin Azrinda boleh bagi saya satu nombor di antara 1 sampai 255. Satu nombor. 192. 192 Okey, nombor yang baik. Baik, jadi kita nak cuba convertkan. Ini decimal ini decimal. Kita nak convertkan decimal ini kepada nombor binary menggunakan ni magic number ni lah. Okey, cara pertama kita dah tahu 192 adalah lebih besar daripada 128. Secara automatiknya kita akan tandakan dengan simbol 1 kat sini. Bit 1 lah. 1 kat sini. Okey, sekarang kita dah ada 128. Berapa lagi kita nak lengkapkan supaya dia jadi 192? Agaknya berapa? 192 tu tolak 18 dapat 64. Okey, bagus. Kita tolakkan 2 jadi 64. Jadi kita perlukan 64 lagi lah maksudnya. Kita letakkan 1 kat sini. 128 campur tambah 64 kita akan dapat 192 lah. Baik. Jadi pada bahagian-bahagian lain ni, pada 6 bit yang lain ni, kita tandakan dengan 0. 0, 0, 0, 0, 0. Jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa 192 decimal adalah sama dengan 11000000 binary. Okey, dapat? Merujuk pada bahagian atas ni.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia kena 8 dia tak boleh lebih jadi 9 Okey, faham Faham? Cik, saya tak faham. Tak faham Saya tak faham yang 32 yang belakang tu kenapa dapat yang 000. Okey. Baik. Okey, Hafizah, dia kata dia tak faham kenapa dapat kosong ni. Yang ni faham yang ni sebab kita tambah 128 campur 64 campur 64 kita akan dapat 192 lah. Nanti boleh tambah sendiri Okey, kenapa kita tambah kosong kat belakang ni? Sebab soalan yang kita perlu ataupun jawapan yang kita perlukan adalah 192. Jadi kita dah tak perlukan maklumat yang berada di bahagian belakang ni. Sebab kita dah lengkap dah yang ni. Dah lengkap. Ini adalah maklumat daripada 128 ditambah dengan 64. Jadi jawapan dia adalah 192. Betul? Jadi bila dah lengkap, maka kita tak perlukan maklumat di belakang ni. Jadi maklumat di belakang ni kita boleh menggunakan bit kosong supaya kita dapat penuhkan maklumat 8 bit ni tadi. Okey, mungkin tak nampak lagi. Jadi saya cuba contoh yang kedua. Tapi contoh pertama ni cuba salin dululah. Salin dulu Okey. Sekejap. Boleh padam ke? Dia tak boleh padam. Kena create yang baru. Okey, dah jadi saya padam lah. Kat sini dia ada unwide screen. Sorry. Okey. Saya salin balik 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Okey, kita cuba contoh yang kedua. Okey. Hafizah boleh bagi saya satu nombor? 1 sehingga 255? 168. Okey, 168 Okey, 168. Okey, nombor yang baik. Okey, baik. 168. Sekarang ni kita nak tukar ni decimal kepada binary lah. Binary Okey. Sekarang ni kita tahu 168 adalah lebih besar daripada 128. Jadi secara automatik kita tanda 1 kat sini lah. 1 dulu. Okey, jadi kita tolak kat sini. 168 kita tolak dengan 128 lah. Kalau kamu ada kalkulator lebih mudah nak tolak berapa jawapan dia? 40. 10? 40. 40 betul Satu. Sekejap. Saya ke tak isi? 168 rasa. Sorry. 168. Okey. Kosong. Okey, sorry. 40 okey. Jadi kita nak cukupkan lagi 40. 40 Sekarang kita dah ada 1. Jadi 40 ni adalah lebih rendah daripada 64, betul? Jadi kita tak boleh ambil 64. Kalau kita ambil 64, jadi dia akan jadi 192. 128 campur 64. Jadi kita tandakan kosong kat sini. Kemudian kita pergi pada 32. 32 adalah lebih kecil daripada 40. Betul 40 besar. Jadi kita tandakan 1 pada 32. Sekarang ni kita dah ada 128 kita tambah dengan 32. Berapa? 160. Kita nak memerlukan lagi 8 lagi. Nak cukup bukan? 168. Jadi 16 sudah tentu adalah lebih besar daripada 8. Jadi kita tak boleh ambil yang ni. Ini ada 8. Jadi kita ambil 1. Jadi 128 tambah 32 tambah 8. Jadi kita akan dapat 168. Jadi nilai di belakang ni tidak lagi kita perlukan. Sebab kalau kita tambah 4 ke 2, 1, jadi dia akan dapat nilai yang berbeza. Bila tak perlu, kita tandakan dengan bit kosong bagi melengkapkan 8 bit tadi. Jadi secara automatik kat sini kita dapat decimal kita 168. Nak tukar kepada binary, jadi dia akan jadi 101010000. Okey, boleh dapat? Boleh faham tak? Boleh cik? Okey. Kita check jawapan Sekejap saya share. Siapa yang tak ada kalkulator, you boleh guna kalkulator pada you punya laptop lah. Sekejap Okey.
1, okey ni kalkulator kamu ambil yang scientific programmer okey, kita guna decimal dulu. Tadi 168 betul 168. Jadi kita nak tukar kepada binary. Binary adalah BIN. Jadi nampak jawapan dia adalah 10101000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul jadi kita dapat nilai jawapan yang sama. Seperti yang kita buat kiraan tadi. Okey. Boleh faham pada semua pelajar Boleh, Cik. Boleh. Okey. Kita cuba satu lagi soalan. Okey, kejap macam mana nak padam. Unwide, okey. Okey. Mungkin kita cuba dululah. Kita cuba satu soalan. Kita tengok macam mana. Okey. Sekarang ni saya nak cuba tukarkan 254 desimal kepada binary. Okey. Jadi mungkin pelajar-pelajar boleh cuba dulu. Saya bagi dalam masa 3 minit menggunakan number magic yang ada kat atas ni. Okey. Cuba tukarkan 254 desimal kepada binary. Jawapan dekat bawah ni nanti boleh. Boleh Syairi, Fatin, Ifah, Azlinda dan Hafizah. Okey, 3 minit Kemudian kita akan check jawapan sama-sama Jadi tapi kalau ada soalan boleh tanya je Okey, sementara kamu buat tu, saya nak explain sikitlah kenapa saya minta contoh daripada 1 sampai 255. Sebab dalam IP address kita hanya akan bermula daripada kosong dulu sampailah 255. Ini je nilai dalam IP address. Contohnya kita akan start 10.1.1.1 sehingga 10.1.1.255. Sebab tu saya minta sampai 255 saja. Tak ada dalam IP address 256, 257, 300, 500 tak ada Dia mula daripada kosong ni sampai 255. Tapi dalam range 0 sampai 255 ni tak semua address yang kita boleh gunakan pada PC, pada server umpamanya. Tu nanti kita akan lihat pada ataupun selepas ni Jadi kenapa 255? Itu pun nanti saya akan terangkan jawapan yang kedua Okey, boleh? Oh, dah pukul 4 pukul 4 Okey, boleh Okey, mungkin Ifah boleh bantu saya 254 berapa nilai binary Ifah? Ifah ada? Ifah mana? Okey, Kushairi. Sementara kita nak tunggu Ifah, agaknya Kushairi boleh bantu saya. 254 desimal kita nak tukar pada binary, agaknya berapa? Saya pun
Ya. Kalkulator cik. Berapa? 254 kepada binary. Saya tak dapat lagi cik jawapan dia. Cik, saya nak bagi tahu boleh jawapan. Ya. Jawapan dia 111111110. 1111. Satu ada 7, lepas tu kosong. 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, Hafizah dapat jawapan ni. Azlinda dapat apa Azlinda? Sama macam Hafizah. Sama Azlinda. Kushairi tadi dapat berapa Kushairi? Fatin dan Ifah. Saya tak dapat tadi cik. Oh, tak dapat lagi? Ingatkan dah dapat dah. Okey. Tak dapat tu tak tahu ke ataupun belum buat ke apa? Kushairi. Saya kalkulator tak ada cik. Tapi saya tahu macam mana nak guna dia. Dia macam ni Kushairi. Sekarang ni kita tak buat guna kalkulator Kita nak congak je ni. Ini hari ni saya nak ajar congak je. Kita tak guna kalkulator. Sebab tu saya tanya kalau faham ataupun tak faham. Nampak macam tak faham lagi tu Okey. Sebelum tu Fatin ada jawapan? Fatin dan Ifah. Ya. Kalau tak boleh nak cakap melalui mic, boleh guna ruangan chatting boleh bagi jawapan kat situ pun boleh. Saya boleh baca nanti. Okey. Baik. Okey, harap pelajar lain boleh beri tumpuan untuk penerangan jawapan ni. 254 jadi kita tak guna kalkulator Kushairi. Cara dia mudah je bila kata 254 ni. Jadi yang pertama kita letakkan 128. Kenapa 128? Sebab nilai 254 melebihi 128. Kita tambah sini 128. Kemudian kita masukkan 64. Kita cuba. Kita tak tahu, kita cuba dulu. 128 campur 64 dia akan jadi 192. Maksudnya masih lagi kurang daripada 254. Kita tambah lagi 1 dengan 32. 32. Tengok berapa nilai dia. Jawapan dia adalah 224. Masih kurang lagi pada 54. 224. Jadi kita tambah lagi 116. Jadi kita akan dapat 240. Masih kurang lagi daripada 254. Tambah satu lagi. Tambah 8 kat sini. Kita akan dapat 248. Masih lagi kurang 248. Kita tambah lagi dengan nilai yang seterusnya. Ada 4 kat situ. Kita akan dapat 252. Masih lagi kurang. Kemudian yang terakhir adalah 2 lah. Baru kita akan dapat 2554. Jadi jawapan ni yang di belakang ni tidak diperlukan. Jadi kita akan letakkan dengan bit kosong. Jadi jawapannya adalah 1111 1110. Seperti yang dinyatakan oleh Hafizah dan Azlinda tadi. Okey, boleh siapa ni? Kushairi. Okey, Fatin. Okey, Fatin betul jawapannya di ruangan chatting tu. Okey. Jadi yang lain yang masih belum menjawab, saya harap kamu fahamlah. Simple je proses ni. Baik, yang kedua saya nak tunjukkan bagaimana kita nak tukar daripada daripada binary kepada decimal. Sama je kaedahnya. Sekejap saya padam dulu.
Sama je kaedahnya. Saya tulis dulu number ni. Sebab biasanya kalau dalam dewan exam, kita tak bagi student bawa kalkulator jadi student kena guna kaedah ni lah. 8, 4, 2, 1. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tukarkan, katalah kita nak tukar 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Agaknya kita macam mana kita nak tukarkan binary ni supaya kita dapat desimal. Ada siapa boleh bantu saya? Ataupun Tak setip nombor pada tu. Pada bit Okey. 1, 8, 4. Okey, bagus. Jadi harap semua 5 pelajar boleh tulis jawapan ni pada ruangan chatting. Nanti saya akan tengok satu-satu. Ini soalan dia. 111 01010. Binary, macam mana kita nak tukar kepada decimal? Tadi kita dah buat decimal kepada binary. Sekarang kita nak tukar binary kepada decimal. Menggunakan number yang ada kat atas ni lah. Agaknya berapa dia punya, dah hilang pula. Sorry 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Berapa tadi? Tak ingat dah. 4, 5, 6, 7, 8. Ni. Daripada binary kita nak tukar kepada decimal. Jawapan boleh masukkan dalam ruangan chatting. Saya akan cuba bacakan satu persatu lah. Dah hilang eh? Sekejap dah hilang lah. 11101. Ni tukar kepada binary Berapa? Okey, dah kalau tak faham boleh tanya kalau tak tanya saya assume faham Jawapan di sini. Kan? Binary tadi berapa? Binary kepada decimal. Cik, tadi satu apa cik? 111 01010. Saya ada salin soalan dia di chatting tu. Boleh buka chatting tu. 111 01010. Betul. Satu 01010. Okey, dapat jawapan. Boleh masuk chatting jawapannya. Tulis kat situ, nanti saya bacakan satu persatu. Okey, boleh? Tak ada jawapan lagi.
Okey. Yang dah siap boleh tulis jawapan. Kita nak discuss. Okay, kita ada sikit lagi ni untuk kita selesaikan. Mas. Ada beberapa yang tak sempat kita nak masuk lagi ni Okey, boleh siap dah Okey, Azlinda dan Hafizah dan Cik Wan Ifah. Okey. Ada jawapan lain daripada Kushairi dan Fatin ada? Dua. Okey. Okey. Kebanyakan jawapan yang betul lah jadi kebanyakan pun pelajar dah tahu. Caranya mudah saja, tak perlu guna kalkulator. 128, 64, 32 16 4. Ya betul ke? 128, 64, 32 16, 8 4, 2, 1 1. Jadi soalan saya tadi adalah 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Macam mana kita nak ubah kepada bentuk desimal? Jadi caranya mudah. Masuk je dalam ni. 1, 2, 3, 0. 1, 0, 1, 0. Jadi nilai 1 ni kita kira lah. Nilai 1 ni tambah semua. Ataupun nak lagi senang, kita tengok nilai kosong ni. Nilai kosong ada berapa? 16 tambah 4 tambah 2. Kan? Tambah 2. Sama dengan 21. Kita tahu nilai 128, 64 ni semua, campur semua, sama dengan 255. Tolak je. 255 tolak 21. Pun boleh, sama je. Jadi jawapan dia adalah 234. Jadi desimal dia adalah 234. Betul lah tu yang kamu jawab tu So betul Jadi hari ni pelajar dah tahu. Saya anggap pelajar dah tahulah nak ubah desimal kepada binary dan binary kepada desimal begitu juga dengan Fatin lah Saya anggap Fatin pun dah maklum Okey, baik. Selesai pada satu bahagian. Kemudian kita nak tengok sedikit. Yang nombor di atas ni saya harap pelajar hafal hafal atas ni. Kena hafal 128, 64. Macam mana nak hafal? Dia mula daripada sini. Sekejap mana dia? Yang 2 kuasa. Tak ada kat sini. 2 kuasa kosong. Dia mula pada 2 kuasa kosong. Kemudian kalau kita hafal 24, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Dia mula daripada 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5, kuasa 6 dan 2 kuasa 7. Tu yang dapat ni, atas ni saya harap pelajar hafal lah benda ni. Sebab lepas ni kita banyak lagi nak gunakan numbering tersebut Okey, baik. Kita nak tengok sikit lagi sebelum 4.30 berkenaan dengan network dan host portion. Baik, di dalam IP address, ni IP address kita ada 2 pembahagian. Yang pertama adalah network portion dan yang kedua adalah host portion. Network ni adalah menentukan di mana local connection kita. Contohlah kat sini dia kata all device on the same network must have a identical network portion. Device yang berada di dalam satu network yang sama perlu mempunyai network portion yang sama. Contohnya kan kalau di JTMK kan
Kita ada banyak lab kan, MKR 1, 2, 3. Jadi kesemua makmal dan lokasi yang berada di bawah JTMK perlu menggunakan address yang mana address tersebut menggunakan maklumat network portion yang sama. Kalau dalam lab MKR 1, network dia 192.168.10. Jadi MKR 3 pun sama, MKR 2 pun sama. Yang berubah adalah pada bahagian host portion sahaja. Host portion ni akan merujuk pada bilangan ataupun device yang berada pada lokasi makmal tersebut. Contoh kalau dalam MKR 3 ada 40 PC, maka yang hanya akan bergerak adalah pada bahagian host ni. Dia akan mula dengan 1.1, dot 2, dot 3 sampailah selesai dot 40 untuk merujuk pada 40 PC. Pada bahagian network portion ni dia tidak akan berubah. Dia tetap sama. Yang berubah pada bahagian belakang ni saja. Host portion. Dan yang berubah tu kita panggil host portion. Yang tetap tu kita bagi network portion. Di bawah ni dia dah convert kan daripada nilai desimal kepada nilai binary. Sama macam kita dah buat pada exercise yang sebelumnya tadi. Ni samalah dia dah convert kan. Daripada desimal kepada binary. Baik, jadi macam mana kita nak tahu bahawa network portion tu dia guna berapa octet? Kat sini dia 3 octet kan untuk network portion dan 1 octet untuk host portion. Sekarang ni kita tengok point yang ketiga ni. Dia kata the subnet must help device identify the network portion and host portion. Baik, sebenarnya network portion dan host portion ni ditentukan oleh yang kita sebut sebagai subnet mask ni. Subnet mask Ini IP address. Ini IP address. Bersama IP address, dia ada satu lagi address yang kita sebut sebagai subnet mask. Baik, apa tu subnet mask? Okey, subnet mask. Dia subnet mask. Baik, dia kata 3 IPv4 address must be configured on host. Host ni device lah. Macam PC, router dan sebagainya. Wireless access point dan sebagainya. Yang pertama adalah ada tiga address yang kita mesti configure pada device. Kat sini contohnya PC lah. Yang pertama dia kata unique IPv4 address. Unique IPv4 address. Yang di atas ni, IP address. Dia disebut situ unique. Maksudnya IP 192.168.10.10 hanya ada satu sahaja di dalam network tersebut. Contoh IP address ni 10.10 ni ada pada lokasi PC 10 di MKR 1 sebagai contoh. Jadi MKR 2 tak boleh ada menggunakan address yang sama. MKR 3 pun sama. Pada lab yang lain, pada bahagian komputer yang lain, di dalam network JTMK tak boleh menggunakan IP address yang sama macam ni. Tu yang disebut sebagai unique. Unique ni kita seorang je ada. Macam nombor IC kita lah. Dalam Malaysia ni nombor IC kita satu je. Tak ada orang lain yang sama IC dengan kita. Itu disebut sebagai unique. Unique. Unique tu satu je ada. Okey, yang kedua adalah address yang perlu dimasukkan adalah subnet mask. Ini subnet mask. Subnet mask. Subnet mask ni apa? Dia kata identify the network and host portion of IPv4 address. Menentukan bahagian bagi network dan host portion. Kalau dalam situasi ini kita nampak dia menggunakan 255.255.255. Jadi pada bahagian ini disebut sebagai network portion dan pada bahagian belakang ni dirujuk sebagai host portion. Nampak subnet mask dia ni kan? Subnet mask dia ni 255.255.255. Contohnya merujuk pada network portion dan pada bahagian ni satu ni merujuk pada host portion. Maksudnya yang berubah hanyalah pada bahagian host portion saja. Tetapi kalau subnet mask dia contohlah katanya ni IP address dia 13.2. Ni IP address dan subnet mask dia 255.255.0.0. Agaknya kat sini manakah host address? Start daripada bahagian mana? Kalau contoh soalan macam ni. Pushairi boleh bantu saya? Kalau dalam soalan saya ni, di manakah address yang bermula untuk host host ID ataupun host address, host portion? Bahagian mana?
Kusyairi ada Ada. Okey. Agaknya Kusyairi dalam soalan saya ni, kalau kita tengok contoh ni, 192.168.10.10 bersama dengan subnet mask dekat bawah ni, host portion dia berada di bahagian belakang ni. Belakang ni merujuk kepada subnet mask dia. Maksudnya yang host portion dot 10 ni akan bergeraklah daripada dot 1, dot 2, dot 3, dot 4 sampailah dot 255. Tapi dalam soalan yang saya bagi ni, agaknya host portion dia bermula pada bahagian mana? Host bukan network host. Boleh Syahri? Pada belakang. Belakang tu berapa? Boleh sebutkan nombor dia tak? Kalau kat sini dot 2 ke dot 0 ke? Boleh tak? Dot 2. Dot 2 okey. Okey, terima kasih Kusyari. Sekejap. Azlinah boleh bantu saya? Agaknya pada bahagian sini adakah berapakah ataupun apakah host portion bagi soalan saya ni? Start dot 13 dengan dot 2. Dot 13 dengan dot 2. Okey, baik. Terima kasih Azlinah. Okey. Jadi betul jadi maklumat host address kalau dalam soalan saya ni bermula daripada bahagian belakang ni. 2 octet di bahagian belakang. Kenapa 2 octet bahagian belakang? Kita kena rujuk pada subnet mask, nampak ni. Subnet mask yang fix kat sini, yang tetap kat sini adalah 255.255. Yang belakang ni yang akan bergerak. Dan bersamalah dengan IP address ni. Atas ni IP address Yang bawah ni subnet mask Jadi maklumat daripada subnet mask, kita dah menentukan maklumat host address dan network address bagi IP address ni. Yang di atas ni adalah network portion NP saya tulis, dan di belakang ni adalah host portion. Yang akan bergerak kat sini adalah belakang ni lah. Jadi dia akan start lah 172.16.13 daripada dot 1. Ni saya buat kurungan daripada dot 1 sampai dot 255. Dah selesai dot 255, dia akan tambah kat sini dot 14. Daripada dot 1 sampai 255. Dah selesai 14, 15. Maksud yang saya nak terang kat sini, yang bergerak adalah pada bahagian belakang. Dan dia akan bergerak sehingga maklumat dia adalah 172.16.255.255 lah. Yang bergerak belakang ni Kenapa belakang ni? Tengok pada subnet mask kita ni. 255.255. Ni yang fix ni. Yang tak bergerak Yang ni yang bergerak. Kalau contoh yang tadi tu, yang bergerak hanyalah pada bahagian belakang ni sahaja. Belakang. Sebab apa? Sebab ini adalah subnet mask yang telah ditetapkan tadi, 255.255.255. Tak boleh bergerak dah. Dah fix dah. Sebab address adalah sehingga 255 je. Dia tak boleh jadi 256 baik. Faham semua Kusyari faham Okey. Yang terakhir maklumat dia adalah pada bahagian default gateway. Default gateway adalah pada maklumat address yang akan merujuk kepada laluan keluar local connection tersebut. Contohnya ni router 1. Ini PC 1. Okey. Jika PC 1 tu, ni switch lah contoh switch. Ni switch 1. Jika PC 1 nak hanya berhubung kepada PC 2, maka tidak perlu pun sebenarnya default gateway ni. Tak perlu sebab dia dalam local connection yang sama. Ini local PC 1 nak connect kepada PC 2. Tetapi apabila PC 1 nak connect kepada PC 3, ni dah different network sebab dia ada router kat sini, maka dia perlu assign ataupun configure default gateway ni supaya PC 1 ni boleh melalui ataupun melepasi router untuk connect kepada PC 3 tadi. Dah saya terangkan pada kelas yang lepas, default gateway ni adalah pintu keluar daripada local connection ni untuk kepada remote network. Untuk remote network. Sama ada PC 1 atau PC 2 lah. Nak akses kepada PC 3 contoh kat sini ataupun nak akses kalau yang kita dapat lihat sekarang pada internet lah. Tetapi kalau JTMK MKR1 lah contohnya nak akses kepada PC server yang berada di MKR2. Jadi tak perlu kita ada default gateway. Tetapi kalau PC 1 di MKR1 nak akses kepada CDOS
.edu.my, iaitu pada internet, maka sudah tentu kita nak keluar daripada local connection tersebut. Jadi kita kena guna default gateway kat sini. Saya terangkan di sini sebab saya nak kamu tahu bila kita nak assign atau nak configure default gateway pada PC kita lah, pada bahagian PC. Jadi ini adalah 3 address yang penting yang wajib kita configure pada PC ataupun pada host kita. Yang pertama unit address. Unit address tu maksud dia tidak boleh sama IP address dia dengan PC ataupun host lain yang berada di dalam network yang sama. Yang kedua subnet mask. Subnet mask tu wajib yang mana dia menentukan portion di antara host di antara host dan network portion. Yang bergerak adalah pada bahagian host portion. Contoh yang kedua kalau saya bagi kat sini 10.0.0.0 dan subnet mask dia adalah 255.0.0.0. Jadi yang bergerak, yang akan menjadi network portion adalah pada bahagian sini. Pada bahagian 10 ni. Ni network portion, dia tidak akan bergerak. Sebab apa? Sebab subnet mask dia kat sini 255. Tak boleh lagi tinggi daripada 255, tak boleh dah. Yang bergerak adalah 3 oktet di bahagian belakang ni. 3 oktet daripada bahagian belakang ni. Dia mula daripada 10.1.0.0. Dia mula daripada belakang 10.0.0.1 sampailah .255 dan selesai .255 dia akan ditambah pada oktet yang berikutnya 10.0.1.0. Kemudian dah habis sampai 255 dia akan 10.0.2.25 .0 lah sampai seterusnya. Maksudnya yang bergerak pada bahagian belakang sampailah akhir sekali dia akan jadi macam ni 10.255.255.255. Ni yang bergerak. Yang ni tak bergerak, yang ni macam tu je. Kekal macam itu. Sebab apa? Rujuk pada subnet mask dia. Subnet mask. Ni host, ni network, yang di belakang ni adalah host. Host yang bergerak, network tak bergerak. Macam mana nak tahu pada bahagian host dan network portion? Rujuk pada maklumat subnet mask dia. Ni subnet mask dia. Samalah, sini pun sama. Rujuk pada bahagian subnet mask. Okey, faham Kushairi, Azlinda, Hafizah, Fatin dan Ifah. Boleh faham? Boleh, Cik. Boleh, bagus. Okey, bagus. Okey. Ni samalah macam tadi network portion. Dia merujuk pada IP address is compare to the subnet mask bit by bit from left to right. Jadi dia akan convert daripada decimal kepada binary, daripada decimal kepada binary dan daripada decimal pada binary. Antara maklumat lain kita dah dapat kat sini ada network portion dan host portion. Macam mana kita nak tahu network dan host portion? Ditentukan oleh subnet mask kita ni. Subnet mask kita kalau .0 255.255.255 maka yang akan bergerak adalah pada bahagian belakang ni lah. Yang di belakang ni jadi dia akan bergerak portion host ni akan bergerak daripada .1 sampailah .255 akhir sekali dia tak akan jadi 256. Sebab apa tak jadi 256? Sebab nampak ni binary dia kita dah penuhkan dia dan penuh dah 8 bit 11111. Kalau 256 nak letak mana pula 1 ni? Sebab dia ada 8 bit je kat sini. Daripada 1 28 64 32 16 8 4 2 1 kita tambahkan kesemuanya dia akan jadi 255. 255. Dia tak boleh jadi 256 lah. Takkan nak letak 1 lagi. Dah jadi 9 kan? Tak boleh. Dia dah keluar daripada skop yang kita perlukan. Jadi itulah dia 255 merujuk kepada all bit are 1. All bit are 1. Baik. Host portion. Hari ni juga kita dah belajar menentukan ataupun mengetahui sama ada network tersebut bahagian mana yang disebut sebagai network portion dan bahagian mana yang kita sebut sebagai host portion. Baik. Dan ditentukan mengikut kepada maklumat pada bahagian subnet mask. Okey. Setakat tu ada apa-apa soalan? Okey.
Sebenarnya pada bahagian ni kita nak masuk lagi sikit. Tapi pada bahagian logical and ni, dia panjang sikit topik dia. Lebih kurang dalam setengah jam untuk satu slide ni. Okay, tapi tak apa, kita akan bawa logical and ni pada bahagian yang seterusnya. Sehingga pada bahagian ni, network host and broadcast address. Okey, tapi saya terangkan sedikit. Sebenarnya pada bahagian address, IP address ni, kita ada maklumat. Yang ni pertama kan, IP address, subnet mask. Di sini adalah network address. IP address dan network address adalah dua benda yang berbeza. Jangan samakan dua nilai ni. IP address biasanya IP address boleh digunakan pada host, manakala network address tidak boleh digunakan pada mana-mana bahagian host. Nampak ni? Beza je. Network host biasanya dia bermula dengan dot kosong. Dalam host, dalam PC kita tak boleh assign PC tu dengan address 192.168.10.0. Tak boleh. Tak boleh. Yang kita boleh assign adalah daripada dot 1 sampailah dot 254. 255 pun tak boleh. Baik. Nanti kelas akan datang kita akan lihat bagaimana kaedah cara untuk kita mengira maklumat IP address bagi mendapatkan network address bagi sesebuah maklumat addressing lah, menggunakan kaedah AND. Okey, jadi saya recap semula. Hari ni kita dah belajar banyak juga perkara. Jadi saya harap dalam banyak-banyak perkara tu pelajar boleh dapatlah maklumat yang saya terangkan hari ini. Jadi hari ini kita dah belajar berkenaan IP address. Jadi saya harap pelajar mengetahui bagaimana kita dapat 32 bit binary ni daripada number binary ni lah. Setiap daripada satu ni adalah 8 bit. Kita akan darab dengan 4. Total ni kita akan dapat 32 bit. Baik, kita juga dah melihat bagaimana membaca IP address dengan betul 209.165 yang setiap daripada address tu dipisahkan oleh dotted decimal tadi. Dotted decimal dipisahkan. Jadi setiap daripada satu ni dia akan menyimpan 8 bit maklumat untuk binary dan dalam bentuk decimal macam inilah. Okey. Kemudian kita juga dah lihat bagaimana kaedah untuk kita convert daripada binary kepada decimal dan daripada decimal kepada binary menggunakan number ni lah, magic number yang saya buat ni tadi. Kita dah buat sedikit ujian ringkas lah ataupun exercise, basic exercise macam mana kita nak tukar. Saya harap pelajar masih ingat lagi. Kalau tak ingat boleh rujuk semula pada slide. Okey, kemudian hari ini juga kita dah belajar bagaimana kita nak menentukan network dan host portion bagi sesebuah address. Kita kena rujuk pada bahagian subnet mask. Pada subnet mask. Subnet mask tu akan menentukan nilai host dan network portion. Dan di dalam sesebuah host, kita perlu assign beberapa perkara ataupun beberapa address. Antara lainnya unique IP address, subnet mask dan default gateway. Jadi saya harap pelajar pun dah tahu kenapa kita kena assign default gateway. Boleh tak kita tak assign default gateway? Jadi jawapan tu saya harap pelajar dah tahu jawapan dia mengikut pada maklumat yang saya explain tadi. Okey, itu saja yang kita belajar pada hari ini. Ini kita akan lihat pada kelas yang akan datang. Jadi sebelum kita tamat, ada apa-apa soalan daripada pelajar tak? Ada yang tak faham ke sebagainya? Faham semua Okey. Okey, kalau faham, pelajar ada dua perkara nak buat. Yang pertama, semua pelajar masih berhutang dengan saya berkenaan dengan assignment routing table tadi. Yang kedua, itu yang pertama Jadi boleh hantarlah, submit lah Saya pun dah tunjukkan maklumat dia. Jadi pelajar boleh buat semula dalam bentuk yang lebih baik lah. Okey, yang kedua kita ada latihan sedikit berkenaan dengan topik pada hari ini. Dia kalau nak mahir kena buat banyak latihan.
Baik. Ini topik pada hari ini. Saya dah masukkan dalam CDOS. Kita nak convert daripada binary kepada decimal dan decimal kepada binary mengikut pada beberapa soalan. Contoh 192 kita convert binary jadi macam ni. Tapi saya tak nak pelajar guna calculator, jadi pelajar perlu menunjukkan cara kiraan dia. Macam mana nak kira dia. Contohnya kalau dalam yang pertama ni, pelajar tunjukkan dalam bentuk table. Contohnya macam ni kan. 192, binary dia berapa? Betul lah. Binary yang dibuat dalam bentuk table. Mula 128, 64, 32 dan seterusnya, dan masukkan bilangan bit mengikut kesesuaian. 192 akhir sekali berapa dia punya ni. Okey. Tak nampak sorry. Contoh ni saya buat tadi ni. Yang ni. Binary, kemudian berbuat dalam bentuk table, ada jawapan dan kita assign lah. Nampak ada proses pengiraan dan jalan kerja berlaku kat situ. Baik. Itu yang pertama. Okey, sekejap Yang lain pun sama juga sebenarnya. Okey, mudah je latihan ni. Tak complicated sangat pun. Yang seterusnya adalah menggunakan kaedah ni lah. Yang tadi tu single decimal, tapi ini dalam bentuk IP address. Ini dalam bentuk IP address. Juga perlu menggunakan jalan kira lah. Jadi ini sahaja tugas pelajar. Ini part yang pertama. Ini masih part pertama dalam step yang kedua lah. Yang pada bahagian ni, bawah ni kita akan hold dulu untuk kita buat pada kelas hari Rabu nanti. Part yang kedua ni. Ni kita tak masuk lagi. Tapi kalau ada pelajar yang nak tulis jawapan untuk binary ni, dah boleh lah. Cuma pada bahagian network address ni, kita tak masuk lagi. Okey, itu saja tugas pelajar yang ringkas. Macam mana kita nak tukar decimal kepada binary. Jadi latihan ni saya dah masuk dalam CDOS. Jadi pelajar boleh download dan cuba menjawab soalan ini. Boleh jawab dalam Word, buat dalam Word dengan table dan sebagainya. Okey, itu saja dari saya hari ini. Ingat pelajar perlu menghantar 2 maklumat ni. Cuma pada bahagian lab exercise yang baru ni, decimal ni, tak perlu hantar lagi, hold dulu. Tapi perlu menyiapkan pada bahagian part 1 lah. Part 2 nanti kita akan sama-sama discuss pada hari Rabu nanti. Okey, ada apa-apa soalan setakat tu? Sir, yang lepas tu buat dalam kertas ke buat dalam app tu? Terpulang sama ada nak buat lukis dalam kertas ataupun dalam Word ke, dalam pen ke, mana-mana pun tak kisah. Tetapi kalau you buat dalam kertas, you lukis, kena scan lah dan hantar dalam bentuk soft copy melalui CDOS. Okey, boleh Okey, ada soalan lain sebelum kita tamat? Okey, kalau ada soalan nanti boleh maklum terus pada saya melalui WhatsApp dan sebagainya. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi selamat berbukalah pada semua dan kita jumpa pada kelas hari Rabu yang akan datang. Jadi assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam, Cik. Terima kasih, Sir. Cik. Ya, sama-sama.